السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan. Salawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada bab yang ke-21 daripada kitab Manusia dan Islam. Bab ke-21 muka surat 331. Bab yang baru berkaitan tajuk amanah. Amanah. Disebutkan di dalam kitab ini, amanah adalah satu daripada sifat yang mulia yang mesti dimiliki oleh setiap orang dalam menghadapi perjuangan hidup demi untuk mencapai matlamat yang diharapkan dan mencapai cita-cita yang diazamkan. Jadi sifat amanah ini merupakan sifat yang mulia. Tak kira orang ni orang Islam ke, bukan Islam ke, bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, India ke, kalau tanya amanah tu bagus ke tidak, sifat amanah tu bagus ke tidak, nescaya orang kata baik. Sifat tu mulia ke tidak? Mulia. Sifat ini perlu ada bagi setiap orang yang ingin menghadapi perjuangan hidup ini bagi mencapai cita-cita dia. Kebaikan hidup di dunia dan akhirat ini boleh dicapai apabila diri seseorang itu mempunyai sifat amanah. Suatu masyarakat itu tidak akan dapat dibina dengan kekukuhan melainkan hanya di atas asas-asas yang kukuh dan tetap. Antara asas itu ialah asas amanah. Amanah merupakan asas bagi mencapai segala kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Dengan jelas kita dapat menyaksikan perbezaan antara dua jenis manusia. Pertama, yang jenis manusia yang amanah atau al-amin, dan yang kedua pula jenis manusia yang khianat atau khain. Kalau kita tengok dua orang ni nampak beza. Cara hidupnya berbeza, perilakunya berbeza, janjinya berbeza, bantuan dia kepada kita pun berbeza, cakap dia pun berbeza antara orang yang amanah dengan antara orang yang khianat. Orang yang amanah akan menjadi tempat kepercayaan dan penghormatan orang ramai. Sebaliknya, orang yang khianat itu pula menjadi tumpuan kemarahan dan kehinaan. Natijahnya ialah kejayaan bagi orang yang amanah, kegagalan bagi orang yang khianat. Ini kaedah dia macam tu. Kalau kita nak manusia muliakan kita, maka kita perlu ada sifat amanah. Adapun sifat khianat ini membawa kehinaan bagi diri seseorang. Tak ada orang, walaupun orang ni, si A ni jenis khianat, tapi kalau dia tengok si B tu khianat, A ni takkan hormat si B. Walaupun dua-dua ni khianat. Jenis macam tu. Macam pencuri lah, pencuri.
Oh, dia ni pencuri, si A ni pencuri. Kalau dia jumpa si B ni orang baik, hormat dia. Si A ni hormat orang yang baik ni. Tapi kalau si A pencuri ni jumpa si C ni pun pencuri juga. Dia hormat ke? Dia tak hormat. Dia tahu yang ni pun pencuri macam aku juga, kata dia. Orang baik akan dihormati walaupun oleh orang yang jahat. Itu kaedah dia. Kalau orang yang jahat, yang baiklah. Yang baik apa? Yang boleh menilai sesuatu. Semua masyarakat, bangsa dan umat menyedari tentang betapa besar kesan-kesan daripada sifat dan akhlak amanah ini dalam kehidupan. Oleh kerana itu, semua masyarakat dan bangsa berusaha untuk menyuburkan sifat amanah ini dalam jiwa anggota masyarakatnya, yang mana ia merupakan faktor yang membawa kepada kemajuan dan juga tamadun. Semua aspek kehidupan, semua jenis pekerjaan, baik swasta maupun kerajaan, penjawat awam, dia nak didik kaki tangan dia mesti didik supaya mereka bersifat amanah. Yang ketua pun kena ada sifat amanah, yang dipimpin pun perlu ada sifat amanah. Jangan pemimpin pandai suruh orang sifat amanah, bersifat amanah, tapi pemimpin tu sendiri khianat. Jangan ketua jabatan yang saja suruh anak buah dia perlu bersifat amanah, sedangkan dia ketua-ketua tu pula khianat. Dia tak boleh. Kalau nak membina kejayaan, perlu ada sifat amanah, dan amanah ini perlu ditanam di dalam jiwa setiap anggota masyarakat. Amat jelas sekali bahawa setiap umat dan bangsa, demi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, sangat perlukan kepada suatu pemerintahan atau kerajaan, sama ada dalam bentuk republik atau beraja dengan tradisi tertentu. Setiap bangsa, setiap umat dan bangsa ni, untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dia perlukan kepada kerajaan. Kerajaan ni tak kiralah apa namanya. Kerajaan ini tidak akan dapat berjalan tanpa ada pegawai-pegawai dan kaki tangannya yang menjalankan segala urusan, sama ada dalam bidang keselamatan luar dan dalam negeri, atau dalam bidang keadilan dan mencari penyelesaian, ataupun dalam bidang penghasilan dan jaminan hidup rakyat, atau dalam bidang kebajikan umum dan pendidikan, dan dalam pelbagai bidang. Semua pegawai ini perlu mempunyai sifat amanah. Jadi nak membina kerajaan ataupun negara, perlu ada kerajaan. Kerajaan ini yang menggerakkan dia ialah pegawai-pegawai dan kaki tangan awam dia yang penggerak. Maka dia perlu mempunyai sifat-sifat amanah. Kesemua pegawai dan kaki tangan ini wajib menjalankan tugas dengan sempurna berasaskan kepada sifat amanah. Tanpa sifat amanah, negara dan bangsa akan runtuh, lemah dan berlaku berbagai penyakit-penyakit, kerosakan, penyelewengan, yang mana ia akan membawa kepada kehancuran umat dan kesengsaraan, dan juga membawa kepada kehilangan kuasa, seterusnya menjadi hamba kepada umat yang lain ataupun kepada bangsa yang lain. Apabila khianat menjadi amalan pemimpin-pemimpin, khianat menjadi amalan kaki tangan yang menjalankan tugas, maka mereka akan menyebabkan kehidupan rakyat ini menjadi rosak, sehingga boleh menyebabkan kepada kehilangan kuasa dan boleh menyebabkan bangsa ini menjadi hamba kepada bangsa yang lain. Kerana apa? Kerana pemimpin tersebut, kaki tangan tersebut yang diberi amanah, mengkhianati amanah yang diberi. Mereka sanggup menjual harta negara demi untuk mengkayakan diri sendiri. Mereka sanggup menjual benda-benda yang tak sepatut jual demi untuk mendapat kuasa dan sebagainya. Akhirnya bangsa yang dihormati akhirnya menjadi hina. Bangsa yang mempunyai kuasa akhirnya hilang kuasa. Kerana apa? Orang yang memegang amanah ini khianat di dalam amanah, tidak memandang kepada bangsa dan agama,
Bahkan yang dipikir hanyalah kuasa yang sementara. Akhirnya hancur negara. Gitu. Amat jelas terbukti bahawa ketinggian sesuatu umat mengatasi umat-umat yang lain adalah kerana perpaduan dan ikatan yang boleh diumpamakan seperti binaan yang saling kukuh memperkukuhkan antara satu sama lain. Jadi umat-umat ni dia menjadi hebat berbanding umat yang lain sekiranya di dalam umat tersebut ada perpaduan di antara sesama umat. Apabila perpaduan ini kukuh, maka ia akan membawa kebaikan. Persoalannya, bagaimana nak mengikat perpaduan itu? Bagaimana nak menjelmakan perpaduan itu? Perpaduan dan ikatan kesatuan itu tidak akan wujud melainkan apabila ada sifat amanah yang menguasai individu-individu masyarakat dan menjadi suatu sifat lumrah di kalangan ahli-ahlinya. Perpaduan ini tidak akan terjerma, perpaduan ini tidak akan terbentuk, perpaduan umat dan juga bangsa ini tidak akan menjadi suatu perpaduan melainkan apabila ahli-ahli dan anggotanya mempunyai sifat amanah, iaitu masing-masing berpadu untuk melaksanakan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk melaksanakan amanah yang diberi oleh manusia. Mesti ada sifat itu. Tapi kalau tidak ada sifat ingin melaksanakan amanah, yang ada cuma sifat untuk mendapatkan kuasa, yang ada hanya sifat untuk menjadi ketua, yang ada hanya sifat untuk menekan bangsa lain, bukan untuk melaksanakan amanah, maka perpaduan yang sebaik-baiknya dan sepatut-patutnya itu pasti tidak akan mampu dibina. Adalah suatu hakikat bahawa amanah adalah asas kepada ketahanan umat, asas kepada kestabilan negara, asas kepada kekuasaan dan kehormatan. Di samping menjadi jasad dan roh keadilan. Amanah ini merupakan asas kepada kestabilan negara, kehormatan, kekuasaan, dan amanah ini juga merupakan roh utama di dalam menegakkan keadilan. Keadilan. Kalau keadilan ini, orang yang nak melaksanakan keadilan ini tidak ada sifat amanah, maka dia akan menjual hukum, dia akan menjual kebenaran. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dilepaskan. Kerana apa? Kerana tidak ada sifat amanah di dalam melaksanakan tugas. Sehingga orang ramai akan melihat orang yang benar-benar jahat dilepaskan, orang yang tidak ada kesalahan dilibatkan dengan pelbagai jenis tuhmahan. Akhirnya umat akan menjadi kocar-kacir, umat akan menjadi lemah. Kerana apa? Kerana berperang antara satu sama lain. Sebabnya kerana apa? Sebabnya hilangnya sifat amanah di dalam diri anggota masyarakat. Tanpa amanah, kesemuanya itu hanyalah palsu saja. Tanpa ada sifat amanah, tuan-tuan, maka tidak mampu seseorang ataupun sebuah syarikat ataupun perniagaan ataupun kerajaan nak membina kekuatan. Tak mampu. Bahkan dalam keluarga yang anggotanya sedikit sekalipun, kalau ada yang tidak ada sifat amanah, kalau ada di kalangan anggota keluarga tak ada sifat amanah pun pasti rosak. Apatah lagi yang besar-besar. Buku ni, tuan-tuan, sebenarnya ditulis untuk kaki tangan polis. Buku ni ditulis untuk jadi bahan bacaan kaki tangan polis. Dulu awal-awal dulu saya pernah cakap patut zaman Rahim Noor, tak silap saya. Tan Sri Rahim Noor, Rahim Noor. Ini bacaan untuk pelajaran mereka. Lepas tu dia bawa cerita-cerita ni. Pasal kaki tangan ini penting bagi memastikan keadaan negara masyarakat ini dalam keadaan baik. Masing-masing kena ada. Kaki tangan tu pun perlu ada sifat amanah. Rakyat yang dipimpin ni pun perlu ada sifat amanah. Pemimpin-pemimpin yang duduk atas ini pun perlu ada sifat amanah. Barulah kebaikan itu akan merata di dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat. Baik, seruan Islam kepada sifat amanah. Sebelum daripada logik akal, sebelum daripada
memang tabiat manusia ni suka kepada amanah, sifat amanah. Sebelum daripada itu semua, Islam mengajar kepada kita, mewajibkan kepada kita supaya bersifat dengan amanah. Sifat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerima amanah. Maknanya kalau kita ni diberi peluang untuk memberi sesuatu pekerjaan, tugas, maka kita kena amanah di dalam memberi tugas. Orang ni layak tak menerima tugas itu, orang ni layak tak menerima jawatan itu. Kalau layak, kita bagi. Maknanya kita bersifat amanah. Kalau orang ni tak layak tapi kita bagi juga, maka kita telah menjadi seorang yang khianat. Kenapa bagi? Kerana dia keluarga saya, kerana dia kawan saya, tapi dia tak layak, maka itu dipanggil khianat. Begitu juga orang yang diberi amanah ini pula, Islam memerintahkan kita supaya melaksanakan amanah sebagaimana yang dikehendaki oleh agama dan juga tata susila kehidupan. Firman Allah Ta'ala, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Maka tunaikanlah oleh orang yang diamanahkannya itu akan amanahnya dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya orang yang diberi amanah, tunaikan amanah dan bertakwalah kepada Allah. Kalau tidak ada takwa ini tuan-tuan, tak ada cerita amanah ni. Susah. Lepas itu dia kata, maka tunaikanlah oleh orang yang diamanahkan itu akan amanahnya dan bertakwalah kepada Allah. Dalam masa yang sama mesti ada takwa kepada Allah. Kerana takwa itulah yang sebenar-benarnya menjaga seseorang individu itu bersifat amanah ataupun khianat. Sebab seseorang itu boleh khianat kerana tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang nampak. Kadang-kadang 3 orang je yang tahu, orang lain tak tahu. Dia boleh khianat. Tetapi kalau ada sifat takwa kepada Allah, walaupun dia duduk berdua, duduk seorang diri pun, dia tidak akan melakukan khianat. Kerana takwa kepada Allah. Pasal itu, sifat takwa ini merupakan sifat yang cukup penting dan dia merupakan sifat yang lebih penting lagi apabila seseorang itu menjadi pemimpin. Dia akan menjadi sifat yang lebih penting lagi. Kerana bila menjadi pemimpin ini mudah tergelincir kaki. Melainkan apabila pemimpin itu menguatkan diri dengan sifat takwa. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, mereka inilah orang-orang yang dianggap orang-orang yang berjaya, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Orang mukmin yang sebenarnya ialah orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji apabila memberi janji. Sifat amanah juga merupakan salah satu unsur kesempurnaan peribadi. Peribadi kita ni tuan-tuan, kita nak nilai peribadi kita ataupun kita nak nilai peribadi seseorang itu bukan tengok apa yang dia bagi hari ini, apa yang dia bagi esok, bukan tengok itu. Tengok peribadinya keseluruhannya itu. Ada sifat amanah ke tidak antara lain. Amanah dalam semua keadaan. Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang kesempurnaan peribadi ini. Kita boleh lihat apabila dia ada 6 perkara. Kita cerita tadi amanah aja, tapi Nabi SAW beritahu kita kalau ada 6 perkara ni, orang ni bagus. Dia ini mempunyai peribadi yang baik. Peribadi yang baik. Antaranya Nabi SAW, a'tuni sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Berikanlah kepadaku 6 jaminan daripada diri kamu. Kamu beri jaminan pada aku 6 perkara ni, maka aku akan jamin syurga untuk kamu. Bila Nabi jamin syurga untuk orang ni, makna orang ni mempunyai kesempurnaan peribadi yang baik. Nabi kata 6 perkara ni kamu janji dengan saya jamin kamu syurga. Ini kita usahalah benda ni supaya kita ada peribadi yang baik ini.
peribadi yang dijamin sebagai anggota ahli syurga. Ada yang pertama, idza haddastum fala takdzibu. Apabila kamu berkata, maka jangan sekali-kali kamu menipu. Kalau kamu nak bercakap, maka jangan sekali-kali kamu menipu. Berlaku benar manakala kamu berbicara. Jangan menipu. Wa idza wa'adtum fala takhlifu. Apabila kamu berjanji, maka kamu jangan mungkiri janji kamu. Apabila kamu berjanji, maka jangan kamu mungkiri janji. Yang ketiga, apabila diberi amanah kepada kamu, maka jangan sekali-kali kamu khianat. Tiga. Apa dia? Kalau bercakap, jangan dusta. Kalau kamu berjanji, tepati janji kamu. Kalau kamu diberi amanah, laksana amanah itu. Jangan khianat. Yang keempat, pejamkanlah mata kamu daripada melihat perkara yang ditegah. Pelihara mata, pelihara pandangan daripada perkara-perkara yang ditegah. Yang kelima, peliharalah kemaluan kamu daripada melakukan perkara yang haram. Yang keenam, tahanlah tangan kamu daripada menyakiti ataupun mengambil hak orang lain. Peliharalah mata kamu, peliharalah kemaluan kamu, dan peliharalah tangan kamu. Jangan kamu menyakiti ataupun mengambil hak orang lain. Ini 6. Bila kalau bercakap, jangan bohong. Kalau janji, tepati janji. Kalau diberi amanah, laksanakan amanah. Yang keempat, menjaga kalau diberi amanah, kalau bercakap, kalau jaga mata. Yang kelima, jaga kemaluan. Yang keenam, jaga tangan. Tahan tangan kita daripada menyakiti ataupun mengambil hak orang lain. Ini 6 perkara ni. Kalau cerita pun dah habis dah kuliah. Kan? Satu cerita, satu-satu apa yang berlaku kan, habis kuliah ni. Tapi kitab ni tebal tuan-tuan. Kalau cerita semua, alamat payah nak habis. Sebab kitab ni muka suratnya 1800. Bukan kecil-kecil kitab ni. 1850 nak habis kitab. Sekarang baru 330. Jadi pada tu saya pergi laju-laju. Nak tanya lebih-lebih, tanya pada ustaz lain. So dia syarah. Ada. Orang yang ketiadaan 6 sifat ini, akan menelanjangkannya daripada semua sifat-sifat kemuliaan dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang munafik. Kalau orang ni dia tak ada 6 sifat ni, maka dia akan gugur daripada diri dia semua sifat-sifat kemuliaan. Akhirnya dia masuk kepada bidang yang baru, iaitu sebagai golongan orang-orang yang munafik. 6 benda. Kalau ada 6 benda ni, mulia. Kita ni memang ada kekurangan. Kita ni memang ada kelemahan. Tapi bila kita belajar-belajar macam ni, apa yang kita dengar daripada sabda Nabi SAW ini, kita usahakan supaya diri kita ini ada sifat-sifat kemuliaan tersebut. Dalam sebuah hadis, antaranya daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu an, katanya, terjemahannya kata Sayyiduna Ali, kami pada suatu hari duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul seorang daripada keluarga Al-Aliyah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami duduk-duduk ini, ada seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi. Apa yang dia tanya kepada Nabi? Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku, apakah sesuatu yang paling berat dalam agama
dan apakah yang paling ringan? Dia tanya banyak. Antara yang dia tanya tu, apakah benda yang paling berat dalam agama dan apakah yang paling ringan? Kan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringan dan mudah adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Mudah. Tapi itu orang tak nak buat. Mudah nak ucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam terus. Tapi orang tak nak, kerana cintakan kedudukan, cintakan pangkat, cintakan gini, cintakan dunia. Tak nak. Cinta nak buat maksiat. Dia kata kalau masuk Islam nanti, yang ni tak boleh makan, yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Benda haram. Padahal benda tu senang. Ucap 2 kalimah syahadat, itu yang paling ringan. Bukan yang paling berat. Nak buat tu, nak buat. Nak ucap tu senang. Tapi yang paling berat adalah amanah. Yang paling berat adalah amanah. Tapi yang itu yang orang suka sangat. Berebut-rebut nak. Padahal benda tu berat. Berebut-rebut nak. Padahal tak mampu, nak juga. Itu yang paling berat, amanah. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tiada amanah, dan tiada sembahyang baginya, dan tiada zakat. Orang yang tak ada amanah ni, tidak ada agama baginya. Makna orang yang tak ada amanah ni, tidak ada unsur-unsur orang yang beragama dalam diri dia. Memang dia ni orang yang bukan berpegang dengan ajaran agama lah. Macam tu. Bukan dia tak ada agama, dia ada agama, tapi dia tidak berpegang dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya sifat amanah ini. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, katanya dalam sebuah hadis, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qal la imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahda lah. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, setiap khutbah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersabda. Makna keraplah. Setiap kali khutbah Nabi ini kerap sangat Nabi akan menyebut ni. Apa Nabi sebut? La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, tidak sempurna iman bagi orang yang tiada amanah. Iman dia tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan iman bagi orang yang tiada amanah. Dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janjinya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janjinya. Lepas itu amanah dan menunaikan janji ini satu benda yang berat. Yang berat. Amanah dan tunai janji ini benda yang berat. Tapi dua benda ni lah pada zaman kita ini menjadi mainan, menjadi alat untuk golongan-golongan tertentu mendapatkan kekuasaan, mendapatkan sokongan, mendapatkan habuan dan macam-macam. Dia guna benda ni, masalah amanah, masalah janji. Padahal benda ni berat. Janjilah kalau kita mampu tunaikan. Kalau kita mampu melaksanakan amanah, tafadhal, pegang amanah itu sebaik-baiknya. Jangan jadikan amanah dan janji ini sebagai alat untuk kita mendapatkan sesuatu, sedangkan kita tidak mahu melaksanakan amanah tersebut dan kita juga tidak mahu melaksanakan janji tersebut. Jangan. Pasal dia merosakkan akhirat kita. Bukan setakat dunia kita rosak, akhirat pun rosak. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebut tentang tanda-tanda orang munafik. Bila amanah ni tak ada, tuan-tuan, dia turun terus kepada sifat-sifat orang munafik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadara, wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Kata Nabi SAW, tanda orang munafik itu 3.
Tanda orang munafik itu 3. Satu benda ni kita tak kenal, melainkan ada tanda. Adapun hati seseorang itu kita tak tahu. Hati dia macam mana kita tak tahu. Yang kita disuruh dengar apa yang dia cakap, tengok apa yang dia buat. Adapun hati dia gini gitu, siapa tahu. Lepas tu Nabi beritahu tanda dia apa. Tanda orang munafik itu 3. Apabila bercakap, dusta. Cakap, bohong. Cakap, bohong. Bohong dengan cakap dia tak boleh berpisah. Bila bercakap, bohong. Makna bukan langsung tak pernah cakap betul. Ada masa cakap betul. Tapi banyaknya, bohong. Berani berbohong. Orang yang tak biasa berbohong ni tuan-tuan, kalau berbohong, berubah muka. Cara bercakap pun, lain macam cara bercakap. Menggeletar pun ada. Tapi orang yang dia biasa bohong ni, dia bohong selamba je. Orang pun tak boleh nak teris. Muka senyum semacam. Bahasa lancar sebegitu. Tak boleh nak teris. Pasal dah selalu berbohong. Jangan bohong tuan-tuan. Dulu kita dah belajar tuan. Jangan bohong. Walaupun kepada binatang, walaupun kepada budak kecil. Jangan bohong. Sebab Nabi kata, bukan orang beriman sekiranya dia berbohong. Tak sempurna iman itu. Jangan bohong. Yang kedua, apabila berjanji, dia mungkir janji. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Maknanya tidak laksanakan amanah dengan sepatutnya. Walaupun, kata Nabi, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dia seorang Muslim. 3 sifat ni jangan. Ada sifat lain. Bila bercakap, berdusta, berjanji, mungkir janji, beri amanah, khianat. Dah azan dah. Nak cepat-cepat tak habis ya. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaq hatta yada'aha. Katanya Nabi kata 4 sifat. Tadi 3, ini 4 sifat. Siapa yang ada padanya semua sifat ini, maka dia benar-benar seorang munafik. Kalau 4 sifat ni ada. Dan sesiapa yang ada salah satu daripada 4 sifat ini, maka dia mempunyai sebahagian daripada sifat munafik. Sehinggalah ia meninggalkan sifat tersebut. Apa dia? Bila diamanahkan, khianat, sama. Bercakap, dusta, sama. Bila berjanji, mungkir janji, sama. Yang keempat apa? Bila berhakim, iaitu di dalam perbicaraan, dia durjana. Maknanya dia fajara, dia tidak melaksanakan keadilan. Bila dia berhakim, menghakimi sesuatu, dia tidak melaksanakan keadilan. Ini semua sifat-sifat. Oleh kerana itu, syahid di medan perang fisabilillah dan mati kerana perang fisabilillah. Kan hebat itu orang yang mati syahid fisabilillah. Kedua-duanya adalah amalan saleh yang paling tinggi. Dia syahid fisabilillah ataupun dia berperang fisabilillah. Pahala besar, mulia amalan itu. Namun tidak dapat menebus atau menghapuskan perbuatan khianat yang dilakukan oleh orang tersebut. Memang pahala itu besar, tapi kalau dia khianat kepada manusia, khianat dengan amanah yang diberi, maka pahala yang besar itu tidak mampu nak membantu orang tersebut. Sebab itu amanah yang diberi, jaga baik-baik, dan amanah merupakan perkara yang besar di dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita yang diberi amanah ini untuk melaksanakan amanah sebaik mungkin, dan hendaklah kita melaksanakan amanah ini semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.